video Naruto lagi guys. Ya guys, Assalamualaikum. Mesti dah lama kan korang tak nampak muka aku. So hari ni aku nak cakap pasal 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Okay, 7 Ninja Swordsmen of the Mist ni kan, dia ni adalah macam satu organisasi lah yang terdiri daripada shinobi dekat Kirigakure. Kirigakure waktu ni dia ada 7 pedang legenda tau, yang diwarisi lah daripada generasi ke generasi sejak daripada Mizukage pertama lagi. Dan kalau korang nak tahu, yang dengan hanya 7 orang ni je, dia boleh jatuhkan ataupun hancurkan satu nation. So bagi aku memang dia kuat gila lah. Pedang yang pertama adalah pedang yang biasalah korang tengok kan, iaitu Kubikiri Bocho. Okay, pedang ni kan, dia besar, lepas tu dia berat gila lah. So hanya orang-orang yang macam sadar, yang macam tough kan, yang boleh pakai pedang ni. Orang biasa dia bukan tak boleh lah pakai pedang ni, cuma kalau dia pakai dia akan rasa macam cepat penat lah. Tapi disebabkan figure pedang yang besar kan, dia dikatakan boleh potong nak dekat semua benda lah. Dan apa yang lagi specialnya pedang ni, kalau pedang ni dia patah dua ataupun macam terosak sikit ke kan, pedang ni dia boleh regenerate diri sendiri. Macam mana dia boleh buat macam tu kan? Sebenarnya dia serap iron-iron yang terdapat dekat dalam darah manusia. Nampak? Bagi aku memang bapak asal gila kot. Kubikiri Bocho ni kalau korang tengok cerita Naruto, korang nampak lah yang dia ni sangat famous digunakan oleh Zabuza. Tapi sebenarnya Zabuza bukanlah pengguna pertama pedang ni. Juzo Biwa yang mula-mula menggunakan pedang ni. Tapi lepas dia mati dibunuh oleh Mizukage yang keempat kan, barulah pedang ni jatuh ke atas tangan Zabuza. Pedang Kubikiri Bocho ni kan sebenarnya adalah antara pedang yang ramai pengguna lah. Yelah, antara pengguna dia adalah Juzo, Zabuza, lepas tu Shigetsu, even Kakashi pun pernah pakai pedang. Okay, next adalah Hiramekare. Hiramekare ni kan, dia punya ability adalah dia boleh store ataupun macam kumpul lah cakra daripada pengguna dia. Okay, untuk apa dia kumpul cakra tu adalah untuk dia ubahlah pedang tu jadi pelbagai bentuk. Contohnya macam kalau dia nak tukar jadi pedang yang panjang ke, ataupun nak tukar jadi macam hammer ke kan. Dan tak silap aku, dia pun boleh tukar jadi dua bilah pedang. Dan pengguna pertama dia adalah Mangetsu Hozuki. Dan Mangetsu ni kan antara watak yang OP lah bagi aku dalam cerita Naruto ni. Sebab sebenarnya kan Mangetsu ni dia boleh guna ketujuh-tujuh pedang tu. Tapi dia tak ada lah pakai ketujuh-tujuh pedang tu. Dia pakai Hiramekare ni je lah. Lepas tu yang lain dia bagi dekat kawan-kawan dia. So siapa yang tak kenal Mangetsu Hozuki ni, dia adalah abang kepada Shigetsu. Tu yang korang akan nampak muka dia orang nak dekat sama tu. Dan lepas Mangetsu ni mati, pedang tu jatuh ke atas tangan Chojuro. Chojuro ni dia adalah servant ataupun macam retainer lah kepada Mizukage yang kelima. Tapi lepas perang shinobi, tak silap aku dia diangkat menjadi Mizukage yang keenam. Okey, yang ketiga adalah Samehada. Bagi aku Samehada ni dia paling hebat lah antara ketujuh-tujuh pedang tu kan. Basically ability dia nak dekat sama je macam Hiramekare, di mana dia boleh kumpul atau store pengguna dia punya cakra kan. Tapi apa yang lagi bestnya Samehada ni, dia boleh consume opponent punya cakra sampai orang tu tak boleh nak buat jutsu. Bapak, korang tak rasa ke yang memang pedang ni OP gila kan? Disebabkan oleh ability ni lah yang Samehada ni sesuai sangat untuk digunakan berlawan dengan Jinchuriki. Sebab dia boleh lah sedut cakra Jinchuriki tu kan. Tapi bagi aku pedang ni dia still ada flaw ataupun macam kelemahan lah. Sebab kat sini kan korang boleh tengok di mana waktu Kisame dia lawan dengan Killer Bee. So Killer Bee waktu ni dia memang kena bantai teruk lah dengan Kisame kan. Tapi apa yang akan berlaku kalau Samehada ni dia sedut terlampau banyak cakra Killer Bee ni? Dia jadi suka dekat cakra ni. So apa yang Samehada buat? Dia betray Kisame. Jadi bagi aku Samehada ni dia macam hidup lah kan. Dia yang tentukan siapa tuan dia. Tapi kalau korang tanya aku kan, siapa yang betul-betul pandai guna Samehada ni kan, sebenarnya adalah Kisame. Sebab kalau korang tengok waktu dia lawan tu kan, Kisame je yang menggunakan full potential of Samehada ni lah. Dia siap bergabung lagi dengan Samehada jadi ikan tu. Kisame ni dia pandai lah guna Samehada ni kan. Kalau tak, dia tak ada dapat gelaran Tail Beast Without a Tail kan. Tapi Kisame ni bukanlah pengguna pertama pedang ni. Fuguki Tsukaizan yang sebenarnya pakai pedang ni dulu. Tapi tak silap aku, lepas Fuguki dia betray Kirigakure kan, lepas tu barulah Kisame dia bunuh Fuguki dan dapatkan pedang Samehada tu. Dan next adalah pedang Kiba. Pedang Kiba ni dia macam ada kilat tau dalam dia. So bila kalau korang potong something tu kan,
korang ibaratkan menggunakan cakra kilat untuk potong. So memang laju gila lah. Dan dikatakan pedang Kiba ni adalah pedang paling laju sekali di antara ketujuh-tujuh pedang tu. Tapi bukan tu je ability dia, sebenarnya banyak lagi ability dia. Antaranya adalah dia boleh guna teknik kilat tanpa dia guna hand seal pun. Orang just pegang je pedang tu, dia dah boleh dah summon teknik kilat kan. Even kalau orang tu dia guna maksimum punya teknik kilat kan, dia just guna sikit dia cakra. So bagi aku pedang ni antara yang worth lah pakai kan. Pengguna pertama pedang ni adalah Amiyuri Ringo. Dan dia ni mati disebabkan penyakit yang tak boleh disembuh lah. Tak tahulah penyakit apa kan, tapi yang pasti bukan COVID-19 lah. Dan lepas tu pedang tu jatuh ke atas tangan Raiga. Kalau korang tengok Naruto waktu kecil tu kan, korang boleh nampak yang waktu Naruto, Neji dia dengan Tenten, dia lawan dengan Raiga. Tapi lepas Raiga tu bunuh diri kan, pedang tu jatuh sekali dengan dia, hanyut dekat dalam sungai. Pedang-pedang lepas ni bagi aku biasa-biasa je lah. Dia tak adalah sehebat pedang-pedang yang aku cakap sebelum ni. Okay, first adalah Nubari. Okay, Nubari ni kan, dia macam satu jarum yang panjang dan sangat tajam. Sebab dia boleh cucuk ramai orang sekaligus. Dan lepas dia cucuk tu kan, dia boleh buat satu macam ikatan lah, dia kumpul ke orang tu. So pedang ni dia sedap lah kalau korang nak buat combo kan. Tapi bagi aku biasa-biasa je dalam cerita Naruto ni. Dan pengguna pertama dia adalah Kushimaru, dan mati dibunuh oleh Mak Dai. Next adalah pedang Shibuki. Pedang Shibuki ni bagi aku dia biasa-biasa je lah. Sebab actually dia bentuk macam scroll tau. Lepas tu ada banyak lah explosive tag kan. So dia punya ability adalah bila dia block ataupun dia attack orang kan, dia ketuk orang tu, pedang tu akan meletup. So biasa-biasa je lah. Dan pengguna pertama dia adalah Jinpachi. Korang tak kenal kan Jinpachi ni siapa? Aku pun tak kenal. Sesuai tu pengguna pun tak famous, pedang pun noob kan. Tu. Oh ya, dan Jinpachi ni juga mati dibunuh oleh Mak Dai. Okey, dan akhir sekali adalah Kabuto Wari. Kabuto Wari ni dia adalah gabungan di antara kapak dan juga hammer lah. Dan orang kata lah yang Kabuto Wari ni dia boleh break, boleh tembus any defense. Lepas tu nanti adalah orang tanya aku, Kabuto Wari ni boleh tembus Susanoo tak? Okay, actually aku pun adalah search kan. Sebab yelah nak tahu juga Kabuto Wari yang boleh tembus any defense ni kan, dengan Susanoo yang ultimate defense ni. Dan apa yang aku jumpa adalah orang cakap yang defense Susanoo ni adalah defense melalui cakra. So basically dia tak boleh tembus lah. Kalau macam physical punya defense kan, contohnya macam jutsu wall tanah tu kan, dia bolehlah pecahkan defense tu. Dan pengguna pertama dia adalah Jinin. Dan dia juga mati dibunuh oleh Mak Dai. Okay, Mak Dai, siapa Mak Dai ni kan? Orang asyik mati je kena bunuh dengan dia kan. Tadi sembang kata boleh hancurkan satu nation lah apa kan. Ni mati dengan Mak Dai kan. Actually Mak Dai ni adalah ayah kepada Mak Gai tau. Waktu ni Gai dia terjumpa ketujuh-tujuh pengguna pedang ni. So memang cuak gila kan. Jumpa 7 orang tau. Kalau jumpa seorang tak apa juga kan. Tapi Mak Gai ni dia hanya boleh guna taijutsu tau. Sama lah macam anak dia kan. So Gai ni cakap lah yang ayah dia ni tak setanding dengan 7 orang ni kan. Dia cuba untuk membuktikan dekat anak dia yang walaupun hanya dengan taijutsu kan, dia boleh kalahkan dia orang. Dan Mak Dai ni dia buka gate yang ke-8. So dia bunuh 4 orang kot daripada 7 orang tu. So aku malas lah cerita banyak pasal Mak Dai ni. Sekarang kalau aku cakap lebih-lebih pasal Mak Dai ni, tajuk dia dah tukar jadi Mak Dai kan. Okay, kat sini aku nak buat beberapa penerangan lah. Bila aku cakap pengguna pertama tu kan, bukanlah exactly pengguna pertama pedang tu. Sebab yelah, pedang ni kan dia digunakan sejak daripada Mizukage yang pertama lagi kan. Kita Mizukage yang pertama pun tak tahu siapa kan. So takutlah kita tahu pengguna pertama dia kan. Bila aku cakap pengguna pertama tu adalah sebenarnya pengguna pertama yang kita tahu yang ada dalam cerita Naruto ni. Dan tak silap aku kan, bila start je cerita Boruto ni, ketujuh-tujuh pedang ni dia telah dihantar balik lah ke Kirigakure kan. Dan apa yang aku baca kan, sekarang ni ada satu organisasi yang claim diorang ni adalah new generation lah untuk Seven Ninja Swordsman of the Mist ni kan. So diorang nak cuba curi balik pedang tu. So aku rasa itu je lah kot untuk video Naruto hari ni kan. Hope korang enjoy lah. Jumpa lagi korang di video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Arigato.